Bismillahirrahmanirrahim. Ini babun bila terjamah. Bab tapi terjamahnya tak ada. Tajuk babnya tak ada. Dipanggil babun bila terjamah. Bab tanpa terjamatul bab. Ada bab saja. Ini merupakan tempat pertama dalam Bukhari, dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Al-Mawdi'ul Awwal, di mana datangnya babun bila terjamah. Jadi macam mana taujihnya? Ba'dul ulama kata ini merupakan sahwul muallif. Sahwul muallif iaitu sahwul Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari terlupa. Sebilangan syurah yang lain pula kata ini sahwul katib. Sahwul katib. Maksud katib ni orang yang mencatat. Yang mencatat kitab ini. Sebab Imam Bukhari imla kan. Imam Bukhari imla hadis, dan ada orang lain yang katib, yang menjadi katib, yang mencatat. Jadi yang katib ni terlupa nak catat terjamatul bab, sehingga jadilah babun bila terjamah. Pandangan ketiga, tasarrufur rawi. Mana-mana perawi tasarruf. Tasarruf ni membuat ubah suai. Rawi maksudnya yang meriwayatkan kitab ni. Sama ada ar-rawi anil Bukhari ataupun ar-rawi an talamidah al-Bukhari, yang meriwayatkan kitab ni dari Imam Bukhari ataupun yang meriwayatkan dari talamidah, murid-murid Imam Bukhari. Mereka buat tasarruf, buat pengubahsuaian sehingga berlaku babun bila terjamah. Ini pandangan yang ketiga. Al-Hafidh Ibn Hajar pula kata Imam Bukhari sengaja qasdan tarakal bayadha. Imam Bukhari dengan sengaja meninggalkan ruangan tertentu ni dalam keadaan kosong. Taraka al-bayadha, sengaja meninggalkan ruangan kosong dengan tujuan untuk tulis kemudian apa-apa terjemah yang sesuai, tetapi tidak berpeluang. Maknanya dengan mana Imam Bukhari wafat terlebih dahulu, tidak berpeluang untuk tulis apa-apa terjemah yang munasib. Ini pandangan yang keempat. Yang kelima, pandangan kebanyakan syurah, iaitu kal fasli minal babis sabiq. Kal fasli minal babis sabiq, seperti fasal daripada bab sebelumnya. Kal fasli minal babis sabiq. Biasa kan dalam kitab berlaku satu-satu bab sedang berjalan, lepas tu ada perbahasan kecil timbul macam farak begitu, maka musannif akan buat satu faslun, satu pecahan kecil daripada bab yang besar, timbul satu perbincangan ataupun perbahasan yang kecil, maka musannif akan buat faslun ataupun far'un. Ini pandangan yang kelima. Yang keenam, babun bila terjamah ni mengikut Syekhul Hind, Maulana Mahmud Hasan. Ini merupakan Imam Bukhari buat li gharadi tashhidil adhan, dengan tujuan untuk mengasah minda, asah minda para pelajar. Maknanya kamu boleh fikir sendiri apakah
tajuk yang sesuai di sini. Apakah terjemah yang sesuai? Dengan syarat terjemah kamu buat tu sesuai dengan maqam, sesuai dengan apa, sesuai dengan apa nama ni, susunan bab. Maksudnya kalau sekarang ni misalnya sedang berjalan Abu Taharah, letaklah terjemah yang sesuai dengan bab Taharah. Kamu fikir sendiri. Dan satu lagi, kena ambil kira terjemah kamu tu tidak mukarrarah, tidak berulang. Tak mau terjemah mukarrarah. Ini pandangan siapa ni? Syekhul Hind. Mana Imam Bukhari buat kosong gitu bi gharadi tashhidi al-adhan. Tashhid mana mengasah. Al-adhan asah minda. Minda siapa? Minda para pelajar. Itu masih ente semua lah. Ini babun kosong. Ente fikir apa yang sesuai. Pandangan yang ketujuh juga pandangan Syekhul Hind, iaitu untuk tujuan takfirul fawaid. Mana dibiarkan kosong supaya siapa-siapa orang kemudian boleh isi apa saja terjemah yang sesuai. Tak mesti satu, boleh 10 ke. Kalau 10 orang buat penelitian, 10 orang boleh isi terjemah di situ. Boleh letak terjemah ataupun tajuk bab yang sesuai. Kalau Imam Bukhari dah letak, jadi tidak ada lagi lah ruang untuk ijtihad. Ijtihad tentang terjemah tu. Macam sini kan, bila Imam Bukhari tak letak terjemah, orang kemudian boleh ijtihad, boleh fikir, mungkin boleh letak bab alamatul iman hubbul ansar, babun alamatul misalnya bab apa, al-bai'ah misalnya. Al-bai'atu minal iman al-bai'atu misalnya. Minal iman al-bai'atu ka bai'atil ansar. Contoh kan, boleh buat gitu. Ataupun boleh buat al-ijtinabu minal kabair minal iman. Mengelak daripada dosa besar termasuk iman. Ataupun apa lagi? Boleh buat apa-apa terjemah yang sesuai. Al-bai'atu ala tarkil kabair misalnya. Yang sesuai dengan kitabul iman. Sebab sekarang ni kitabul iman yang sedang berjalan. Jadi ini merupakan apa? Taujih yang ketujuh bagi babun bila terjemah ni, iaitu bertujuan untuk takfirul fawaid, memperbanyakkan faedah. Setiap orang boleh istinbat daripada hadis ni, hadisul bab, letak tajuk yang sesuai. Kalau 20 orang istinbat, maka akan ada 20 tajuk. Kalau 30 orang, akan ada 30 tajuk. Taujih yang ke-8, lidaf'il iskal. Imam Bukhari buat begini untuk menjadi jawapan kepada sesuatu iskal. Misalnya di sini kan, dalam beberapa siri tajuk bab, Imam Bukhari datangkan berbentuk raddun alal murji'ah. Murji'ah kata amalan tak perlu, amalan ni tidak menjadi penyebab bagi ziyadatul iman, penambahan iman. Imam Bukhari datangkan beberapa bab yang menunjukkan bahawa amal ni menjadi penyebab bagi ziyadatul iman, pertambahan iman. Dan amal ini penting. Sekadar tasdik dalam hati tidak memadai. Beberapa siri bab didatangkan. Sekarang ini timbul kemusykilan bahawa Mu'tazilah ataupun Khawarij boleh ambil manfaat, boleh ambil peluang tu. Ambil peluang menangguk di aikro. Menangguk di aikro, yakni menjadikan Sahih Bukhari ni sebagai ta'yid mazhab mereka.
Bila Imam Bukhari kata amal penting, amal penting, amal penting, maka Mu'tazilah boleh ambil peluang untuk mempergunakan Sahih Bukhari ini untuk mentakyid, menguatkan mazhab mereka. Sebab di sisi mereka amal memang penting, sehingga mana kalau tak ada amal boleh jadi kafir, boleh terkeluar dari Islam. Maka Imam Bukhari datangkan bab ni untuk menghilangkan iskal tu. Maksudnya apa? Memang amal penting, tapi bagi orang yang tak buat amal, masih tetap tahtal masyiah. Tahtal masyiah, sebab dalam hadisul bab ni ada menyebut bahawa insya'a afa anhu. Bagi orang tak buat amal, orang yang melakukan maksiat, insya'a afa anhu, jika Allah mahu, Allah maafkan saja. Tidak mesti mereka ni mukhalladun finnar. Tidak mesti mereka kekal di dalam neraka. Sebaliknya mereka tahtal masyiah. Jadi janganlah orang-orang yang berfikiran Mu'tazilah ataupun Khawarij ni mengambil peluang daripada tarajim Imam Bukhari sebelum ini untuk menguatkan mazhab mereka. Ini taujih yang ke-8. Babun bila terjemah bertujuan untuk raf'ul iskal. Samjai baik. Samjai ke nahi baik. Jadi antara banyak-banyak taujihat ni, taujihat 1, 2, 3 tu tak berapa kuat. Taujih kata sahwul musannif Imam Bukhari terlupa, ataupun sahwul katib, ataupun sahwul rawi. Ini taujih yang dhaif, taujih yang tak kuat. Dan yang paling kuat di antara banyak-banyak taujih ini, taujih Al-Hafidh Ibn Hajar, iaitu Imam Bukhari sengaja tinggal kosong dengan tujuan untuk tulis mula. Sebab apa kita kata pandangan ni kuat? Sebab terdapat riwayat daripada Imam Mustamli. Al-Mustamli ni cucu Imam Bukhari. Bukan cucu betul, cucu ilmiah. Cucu ilmu. Dia ada anak murid ilmu, ada cucu murid. Gitu kan? Ada cucu. Kata Al-Mustamli, aku intasakhtu kitab Al-Bukhari, aku catik, aku salin kitab Bukhari ni min aslihi, dari asalnya, daripada salinan asal, alladhi kana inda sahibihi, yang ada bersama murid Imam Bukhari, iaitu Al-Firabri, inda sahibihi Muhammad ibn Yusuf Al-Firabri. Salinan asal Bukhari yang ada bersama murid Imam Bukhari, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Fara'aitu fihi asya'a lam tatimma. Aku tengok beberapa perkara yang belum lengkap. Wa asya'a mubayyadah. Dan ada tempat-tempat yang kosong. Imam Bukhari tinggalkan kosong. Minha tarajimu lam yuthbit ba'daha syai'an. Ada tarjamatul bab, tajuk bab, tapi hadis dia tak ada. Tarajim ada, ahadithul bab tak ada. Minha tarajimu lam yuthbit ba'daha syai'an. Ada tarajim, tajuk bab, yang mana selepasnya Imam Bukhari tak letak apa-apa ahadithul bab. Wa minha ahadithu lam yutarjim laha. Dan ada pula hadis, ada hadisul bab, tetapi terjemahnya tak ada, macam di sini. Ada hadithul bab, tapi terjemahnya tak ada. Babun gitu je, bab kosong. Fa'adhafna ba'da dhalika ila ba'din. Kata Al-Mustamli, lalu kami cantum sebahagian kepada sebahagian yang lain. Mana hadis yang tak ada terjemah, kami letak di bawah terjemah. Terjemah yang tak ada hadithul bab, kami letak di bawahnya ahadithul bab. Jadi berdasarkan ini, kenyataan dari Imam Mustamli ini menjadi kuat taujih atau pandangan yang dibawa oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, mengatakan Imam Bukhari sengaja tempat-tempat tertentu Imam Bukhari sengaja tinggalkan kosong
dengan tujuan nak tulis kemudian, tetapi halat duna zalika almaniyatu, kan kewafatan menghalang, kematian menghalang. Mati ni ila jaa, siapa saja kan bila datang kematian kan tidak dapat ditangguhkan. Halat duna zalika almaniyah. Kemudian di sini dalam hadis Ubadah bin Samit ni, yang cerita beliau ni hadir bai'ah dalam salah satu majlis bai'ah. Nabi mengambil bai'ah daripada sahabat supaya tidak syirik, tidak berzina, tidak bunuh anak dan sebagainya tu. Apakah taujih yang paling sesuai antara 8 tadi? Antara beberapa taujih tadi kan? Yang mana satu yang paling sesuai ni dengan di sini? Di sini kan berlaku babun bila terjamah. Mana satu paling sesuai? Yang paling sesuai mungkin kita kata al-fasl min al-bab as-sabiq. Al-faslu min al-bab as-sabiq, satu fasal daripada bab sebelumnya. Sebab sebelum ni cerita tentang orang Ansar kan, mengasihi, mencintai. Orang Ansar itu alamatul iman, merupakan tanda iman. Antara banyak-banyak tanda iman, tanda terpenting. Kita dah bahas semalam kan, ini tanda terpenting iman, iaitu mencintai orang Ansar. Dan kita dah sebut semalam tanda terpentingnya ni untuk mereka yang memusuhi orang Ansar. Hasar tu hasar idafi. Tanda terpenting bukan untuk semua, tapi bin nisbah ila man yu'aduna al-ansar, untuk mereka yang memusuhi orang Ansar, bisababi nusratihim lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab mereka bantu Nabi. Jadi untuk mereka ni, mereka kena buang tu penyakit membenci orang Ansar dalam hati mereka, dan kena tanam rasa sayang, rasa cinta kepada orang Ansar. Jadi dalam bab ni merupakan apa? Kal fasli minal babis sabiq, sebagai satu fasal, iaitu menyatakan wajhu talaqqu bihim bil ansar. Kenapa mereka ni dinamakan Ansar? Okey, ini pilihan siapa ni? Syekhul Hadis Maulana Zakaria dipilih yang ni. Di antara banyak-banyak taujih tadi, taujih yang berlaku di sini ialah kal fasli minal babis sabiq. Kal fasli minal babis sabiq. Sebelum ni cerita tentang orang Ansar mencintai mereka. Sekarang ni timbul satu fasal, satu pecahan permasalahan, iaitu kenapa mereka ni dinamakan Ansar. Wajhu talaqqu bihim bil ansar, sebab mereka dinamakan Ansar kerana mereka ni membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran kata ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Hadis ni daripada Ubadah bin Samit. Wa kana syahida Badran. Beliau ni pernah hadir perang Badar. Wa huwa ahadun nuqaba'i lailatul aqabah. Beliau salah seorang naqib. Naqib ni amir kepada sesuatu jemaah kecil. Jemaah orang Ansar dipecahkan kepada beberapa kumpulan. Orang Ansar yang datang bai'ah dengan Nabi pada malam Aqabah. Pada malam mereka bai'ah dekat Aqabah, dekat satu lereng gunung, salah satu lereng gunung di Aqabah, di berhampiran dengan Mina. Mereka bai'ah dengan Nabi di situ. Nabi bahagi kepada beberapa kumpulan.
Dan setiap kumpulan dilantik amir. Amir itu dipanggil naqib. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam bahagikan Bani Israel kepada 12 kumpulan. Walaqad akhadha Allahu mithaqa Bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiba. Allah kata, kami telah mengambil mithaq perjanjian. Bai'ah dengan mithaq ni samalah. Namanya berlainan, dua isim tapi musammanya satu. Ismani li musamman wahidin. Mithaq mana perjanjian. Satu ikatan setia. Bai'ah pun sama. Bai'ah ni satu perjanjian, ikatan setia untuk sama-sama berjuang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mungkin ada beza dari segi bahawa bai'ah Nabi dengan sahabat ni adalah bai'ah halal jihad, bai'ah untuk jihad, dan bai'ah Musa, Nabi Musa dengan Bani Israel ini mungkin bai'atul a'mal, bai'ah untuk amal. Mungkin beza dari segitu je lah. Satu bai'ah halal dakwah, bai'ah halal jihad, bai'ah untuk menghidupkan agama. Dan Bani Israel pula lebih bersifat bai'ah mereka ni bai'atul a'mal, bai'ah untuk mengamalkan agama. Sebab bi'thah Nabi Musa dengan bi'thah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beza kan. Bi'thah Nabi Muhammad bi'thah maqrunah, bi'thah yang berkembang. Nabi dihantar, umat pun dihantar. Dengan makna Nabi dihantar untuk mendakwahkan agama, umat dihantar untuk meneruskan kerja Nabi, membantu Nabi dan meneruskan kerja Nabi. Sebab tu bi'thah tu jadi dua bila bai'ah dibuat, bai'ah untuk menyempurnakan kehendak bi'thah tadi. Boleh faham? Al-Imam Shah Waliullah Dihlawi tulis dalam kitab kalau tak salah saya Hujjatullahil Balighah, bahawa bi'thah Nabi Muhammad ni bi'thah maqrunah. Berbeza anbiya terdahulu, Nabi Musa dan lain-lain nabi, bi'thah mereka bi'thah yang tidak maqrunah ni. Bi'thah tidak maqrunah, bi'thah yang tunggal. Bi'thah mufradah. Bi'thah mufradah, bi'thah tunggal. Nabi saja. Umat hanya mengamalkan syariat dan tidak diberi tanggungjawab untuk meneruskan kerja Nabi itu. Sebab apa? Nabi-Nabi terdahulu, kullama halaka nabiyyun, bu'itha nabiyyun. Setiap kali meninggal, wafat seorang Nabi, akan dihantar oleh Allah Nabi yang lain. Boleh faham? Itu mungkin beza di situ. Bai'ah, pengertian bai'ah dengan mithaq sama. Beza tentang isinya tu. Kandungannya tu mungkin beza. Boleh faham? Ya. Sebab tu Bani Israel bila diminta jihad, mereka boleh kata, idhhab anta wa rabbuk. Bila Nabi Musa tashkil mereka untuk jihad, mereka boleh kata, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya Musa, enta dengan Harun pergi, anta wa rabbuk, enta dengan Tuhan enta pergi. Dia kata kepada Nabi Musa alaihissalam, idhhab anta wa rabbuk faqatila, berperang. Inna hahuna. Qatilah ni kalian berdua, kata kepada Nabi Musa. Nabi Musa dengan Allah berperang. Inna hahuna qa'id, kami tunggu di sini. Jadi bai'ah alal jihad tu tidak ada. Sebaliknya umat ni, Nabi SAW dari masa masa ke masa, ada masa-masanya Nabi akan mengambil bai'ah daripada sahabat untuk jihad, bai'ah alal jihad. Boleh faham? Jadi di sana pun dilantik 12 naqib. Akhadna mithaqa Bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Kami lantik dari kalangan mereka 12 amir. Di sini pun sama, Nabi SAW lantik
amir terhadap orang Ansar ini, di mana Ubadah bin Samit ini salah satu dari amir, salah satu daripada amirnya. Masa tak mengizinkan, kita beri setakat ni dulu, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.